سلاما على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة الطيبة المباركة، في ليلة الاثنين وهي ليلة ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يبارك مولانا في شيخكم وفي الحضور كلهم أجمعين. وكما جمعتنا يا ربنا في الدنيا على الطاعة، فلا تحرمنا أن تجمعنا على عرفة والمزدلفة ومكة والمدينة، آمين يا رب العالمين. أما بعد، لماذا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن محبته بالفطرة، فالإنسان يولد محبا للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك من المحبة ظاهرة، وهناك من على قلبه تراب وصدأ، فيحتاج إلى أن ينظف القلب حتى تظهر المحبة. ونظافة القلب بكثرة الصلاة والسلام على حبيبه صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pertama sekali Syekh mendoakan agar kalian semua sentiasa dalam baik sahabat tahun kalian, dan Syekh mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala jadikan malam kita ini malam yang penuh dengan keberkatan, dan malam ini malam yang penuh berbahagia karena bertepatan dengan malam Itsnain, malam kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita dalam perkumpulan yang baik ini, moga Allah taala himpunkan kita di Makkah, di Muzdalifah, yakni ketika musim haji nanti, Allahumma amin. Begitu juga moga Allah Subhanahu wa taala memberkati kepada Ustaz Fitri yang menganjurkan majlis ini serta yang hadir kesemuanya pada malam ini, dan moga-moga Allah taala berkati tempat ini. Syekhuna memberi satu persoalan. Kenapa kita perlu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan ke dalam jiwa seorang mukmin ataupun seorang insan. Dan setiap manusia itu dilahirkan sudah pun berada dalam hatinya perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun terdapat juga di kalangan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan jika kecintaan tersebut dizahirkan, dan juga terdapat mereka yang hatinya penuh dengan debu dan juga karat. Maka perlu kepada pembersihan hati agar sentiasa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara pembersih bagi hati yang karat dan berdebu itu ialah dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم ما هي الأسباب التي تجعلنا نحبه صلى الله عليه وسلم؟ المسلم لا يسأل عن أسباب، فمحبته عبادة، ونحن نتقرب إلى الله بحبه، وجزاء محبته الجنة، فالمرء يحشر مع من أحب. مهما نتعب لن نصل إلى الفردوس الأعلى، ومهما نفعل لن نصل إلى أعلى ما في الجنة، إلا أن المحبة تقرب المرء مع من أحب. فمن أحبه صلى الله عليه وسلم حشر معه، وعبر الصراط معه، ودخل الجنة من غير حساب معه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الكتاب بالشمال، فهو ليس من أهل النار، ولا يأخذ الكتاب باليمين، لأن من أخذه باليمين حوسب، وبعد الحساب ومناقشة الحساب دخل الجنة. أما رسولنا صلى الله عليه وسلم فليس له كتاب
لأنه يدخل الجنة من غير حساب. فمن يدخل الجنة من غير حساب لا يأخذ الكتاب لا يمين ولا شمال. وكل من دخل معه الجنة ليس له كتاب. نسأل الله أن يدخلنا الجنة معه من غير كتاب. Seterusnya, apakah sebab-sebab atau faktor-faktor yang menyebabkan kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seorang Muslim tidak perlukan kepada apa-apa sebab untuk mencintai Nabi. Ini kerana mencintai Nabi itu satu kewajiban, satu ketaatan dan satu ibadah baginya. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ganjarannya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau penat dalam melakukan ibadah, penat sembahyang, penat puasa, apapun kesusahan dalam kita melakukan amal ibadah, maka tidak ada amal yang lebih mendekatkan kita kepada syurga Allah Subhanahu wa taala melainkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana baginda telah menyatakan bahawasanya al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama dengan orang yang dicintai. Maka apabila kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan bersama dengan Nabi, kita akan dibangkitkan bersama dengan Nabi, kita akan berjalan di atas tiang sirat dengan Nabi, dan kita akan masuk dalam syurga bersama dengan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti tidak akan mengambil kitab amalan Nabi, sama ada dari tangan kanan ataupun tangan kiri. Ada orang yang akan mengambil kitab amalannya dari tangan kiri, itu tandanya orang itu akan mendapat nasib neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang akan mendapat buku amalannya dari kanan, itu tandanya ia menjadi ahli syurga. Dan buku amalan tidak akan diberikan melainkan orang itu akan dihisab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada buku amalan bagi baginda, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk syurga melainkan tanpa dihisab. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk syurga tanpa dihisab. Oleh itu, barang siapa yang akan masuk syurga bersama dengan Nabi, ini bermakna ia akan masuk dalam syurga tanpa dihisab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang masuk syurga bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dihisab. ثم ذكر القاضي عياض رحمه الله وهو من أكابر السادة المالكية، انتقل إلى رحمة الله سنة 544 كلاما لطيفا في كتابه العظيم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن العلماء حصروا أسباب المحبة في ثلاثة. الأول الحب لجمال الظاهر، والثاني الحب لجمال الباطن، ويقصدون بجمال الباطن أي الأخلاق، والثالث الحب للإحسان والإكرام. فهذه الثلاثة هي أسباب أي محبة، ولكن سبحان الله هذه الثلاثة اجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. Al-Imam Qadhi Iyad, seorang ulama agung dalam mazhab Maliki yang wafat pada tahun 544 Hijriah, telah mengungkapkan satu ungkapan yang sangat indah dalam kitab beliau Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Kata Imam Qadhi Iyad bahwasanya para ulama telah pun menghitung sebab-sebab ataupun punca-punca kecintaan seseorang itu terhadap seorang. Dan para ulama menyatakan ada 3 faktor orang itu akan dicintai ataupun disayangi. Yang pertama disebabkan kecantikan luarannya. Yang kedua disebabkan kecantikan dalamannya, yakni keindahan dan kesempurnaan akhlak seseorang itu. Dan yang ketiga kerana kebaikan serta kemuliaan yang diberikan oleh orang yang dicintai itu. Dan Masya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ketiga-tiga asbab ini ataupun salah satu daripada ketiga asbab ini akan menjadi faktor kepada seseorang itu akan disukai ataupun dicintai. Masya Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, kesemua tiga faktor ini terdapat pada sosok tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. السبب الأول جماله الظاهر. قال مولانا علي رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم أرى قبله ولا بعده، فكان فريدا صلى الله عليه وسلم في كل شيء. لونه كان أبيض مشربا بحمرة، لحيته شديدة السواد، شعره شديد السواد، ليس بالناعم ولا بالجعد الخشن، بين. عدد الشعر الأبيض في لحيته وفي رأسه لا يزيد عن 20، لا يزيد عن 20، لا يزيد 19 17 إلا. وكان صلى الله عليه وسلم كعادة قومه له 4 ضفائر يضعها تحت العمامة، وكانت عمامته بعدبتين، عدبة يعني طرف ذيل، ليحمي رقبته من الخلف يمينا وشمالا من شدة الشمس. وكان صلى الله عليه وسلم معتدل الأنف، وكان فمه ضليع أي واسع يدل على الفصاحة، ورأسه كبيرة تدل على الذكاء والنجابة، وكان عريض الصدر المنكبين يدل على القوة، وكان مشعرا صلى الله عليه وسلم في اليدين واللحية والرأس، وكان أجرد أي شعر الصدر، يقولون أجرد منور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نورا حقيقة. الحديث ضعيف لكن نقول نستأنس به أن السيدة عائشة أرادت أن تدخل الخيط في ثقب الإبرة فلم ترى من ضعف الضوء، فجاءت إلى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فمن شدة الأنوار رأت الثقب. حديث ضعيف ولكن لا ينبني عليه أحكام. وقال الإمام العراقي يتجاوز في السيرة والتواريخ ما لا يتجاوز في العقائد والفقه والأحكام. صلى الله عليه وسلم كان كفه ألين أطرى من الحرير، وكانت له رباعية، الأسنان الأربعة الثنايا العليا مفلجة، وهذا نوع من أنواع الجمال. وذكر العلماء أنه صلى الله عليه وسلم إذا تكلم خرج النور خطوطا من ثناياه، ده دليل أنهم رأوا. ومولانا جابر في حديث أخرجه الترمذي في ليلة أضحيان يعني ليلة 14 حيث يكتمل القمر 13 كامل 14 كامل 15 كامل 16 يقل، فكمال الكمال في القمر 14 تسمى بليلة أضحيان. كان جابر ينظر إلى وجه الرسول مرة صلى الله عليه وسلم وينظر إلى القمر ماله مرة، ثم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشد وضاءة أي نورا من القمر في ليلة أضحيان. أما رائحته فكانت أطيب من ريح المسك، وكان صلى الله عليه وسلم إن يمشي في طريق الناس تعرف لأنهم يشمون رائحته. هذا دليل على جمال الظاهر، ونحكي إن شاء الله. Baik, daripada 3 faktor seseorang itu dikasihi atau disukai, ada 3 tadi. Yang pertama cantik luaran, kedua cantik akhlak, ketiga baik sikap dan tingkah laku dan seorang pemurah, maka orang itu dicintai. Kata Syekh, kita pergi ke bahagian yang pertama, iaitu cantiknya luaran Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengungkapkan, kata beliau, lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang pun sebelum baginda dan selepas baginda seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahawasanya Nabi itu the only one, seorang yang tidak ada tolak bandingnya dari sudut kecantikan dan juga ketampanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai kulit yang putih kemerah-merahan. Janggutnya sangat hitam. Rambutnya itu tersangat hitam, tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, bahkan ikan mayang. Uban baginda sallallahu alaihi wasallam tidak lebih 20 helai. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pernah membuat 4 tocang rambut Nabi SAW dan diletakkan di bawah serban Nabi SAW. Nabi tak kala memakai serban. Serban baginda mempunyai 2 ekor. Ini bertujuan untuk menjaga tengkuk baginda daripada panas matahari. Nabi SAW mempunyai hidung yang sangat mancung. Dan Nabi SAW mempunyai mulut yang luas, menunjukkan fasih dan juga petahnya Nabi bercakap. Nabi SAW mempunyai kepala yang besar, menunjukkan kebijaksanaan dan kecerdikan Nabi SAW. Lengan Nabi itu besar dan tegap badannya. Dan Nabi SAW mempunyai buluan halus di dada yang disebut sebagai Nabi SAW badannya tidak berbulu, bahkan dikatakan ajradu munawwar, tidak berbulu, bahkan jasad Nabi itu bercahaya. Yang lain boleh pause lah sikit. Saya kena ada serius sangat tadi, dia jadi 4 kan. Allahu akbar. Senyum sikit, cerita pasal Nabi nampak macam kerup dari tu bang. Senyum. Saya tak nampak tapi dia cakap belakang tiang, belakang kursi kan. Wah, yang penting nampak share, kita suara pun jadi dah. Khair. Tak mahu tadi. Badan Nabi itu tidak berbulu, bahkan bercahaya. Cahaya Nabi ini, kata Syekh, cahaya yang real, yang hakikat, bukan majazi. Baik, walaupun hadis ini dhaif, namun boleh diriwayatkan. Realitinya dan hakikat sebenar cahaya Nabi itu dalam satu riwayat pernah diceritakan, Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala pada satu malam ingin memasukkan benang ke dalam jarum. Namun begitu disebabkan cahaya yang agak malap, tak mampu untuk masukkan, tak boleh. Akhirnya Sayyidah Aisyah pergi kepada Nabi SAW dan memasukkan benang ke dalam jarum, berpandukan ataupun bercahayakan daripada cahaya yang keluar dari wajah Nabi SAW. Hadis ini walaupun pangkatnya dhaif, namun begitu pada kata ulama tidak mengapa untuk diriwayatkan. Bahkan kata Imam Iraqi, hadis dhaif dibolehkan untuk diriwayatkan dalam perkara sirah dan juga tarikh, bukan untuk hukum hakam dan juga akidah. Kemudian di antara sifat zahir Nabi yang indah lagi ialah kedua-dua tapak tangan Nabi SAW itu tersangatlah lembut, bahkan lebih lembut daripada kain sutra. Dan kemudian baginda SAW mempunyai gigi yang jarang, yakni 4 gigi Nabi SAW. Bahagian atas itu sedikit ada rongga. Dan apabila Nabi SAW berbicara, kelihatan seolah-olah butiran cahaya yang terkeluar daripada celahan gigi baginda Nabi SAW. Pernah satu ketika seorang sahabat Nabi keluar berjalan di waktu malam, dan malam tersebut dinamakan Lailatul Idhiyan, yakni malam bulan purnama. Dalam setiap bulan akan mengambang penuh pada tarikh 13, 14, 15. Dan hari yang paling penuh bulan itu mengambang ialah pada hari 14. Maka pada malam tersebutlah sahabat ini keluar berjalan dan terserempak dengan Nabi SAW. Pada malam tersebut sahabat itu melihat ke arah Nabi, kemudian melihat ke arah bulan. Lalu kata beliau, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanu minal qamari." Baginda Nabi itu lebih cantik, lebih indah, bahkan lebih terang wajahnya berbanding cahaya bulan. Kemudian di antara sifat indahnya yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah wangian yang keluar dari jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah lebih wangi berbanding wangian kasturi. Sehingga kan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu jalan,
maka orang akan ketahui bahwasanya Nabi pernah lalu jalan ini kerana masih tercium wangian Nabi SAW. Dan ini kesemua sebahagian daripada keindahan dan kecantikan zahir Nabi kita SAW. مرة من المرات ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ونام عند أنس بن مالك. أنس بن مالك كان عمره 10 سنوات، أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو حر، فكان يخدمه ليأكل ويشرب ويتعلم. ودعا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ب3 دعوات: البركة في المال، والبركة في الأولاد، والبركة في العمر. فعاش أنس 103 سنة، لأنه اتولد قبل الهجرة ب10 سنين، مات سنة 93 أو 94، ومات غنيا يسكن في قصور البصرة. وذكر الإمام عبد الله الشرقاوي شيخ الأزهر أن كان له من الأولاد 123 ذكر و2 من الإناث. هذا أعمق زوجات كثير مولانا، ليس ماليزي، ده مصري. هذا ليس ماليزي مولانا، لا هو مصري. إيه ده؟ عربي بقى، مكة ثم العراق. بركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بركة. ثم شاء الله أن مولانا أنس كان الرسول من تواضعه يزور في البيت فنام. فلما نام الرسول مشعر في شعر كثير، ففي عرق، ورائحة العرق أطيب من المسك. فجاءت أم أنس وعصرت الوسادة لتنزل قطرات العرق في قارورة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ماذا تفعلي؟ قالت: أطيب الطيب بطيب عرقك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تشتري المسك وتضع فيه قطرة من عرق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا برائحة المسك تكون أجود رائحة. وكان العرق إن يتصبب من وجهه كحبة اللؤلؤ التي تنحدر على جبهته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان الرسول أجمل الناس. سؤال: أيهما أجمل؟ الرسول أجمل صلى الله عليه وسلم بدنيا أقصد، أو يوسف عليه السلام؟ الناس إن تتغنى بالجمال تتغنى بيوسف، فنحن إن شاء الله ندخل الجنة في عمر عيسى عليه السلام وفي جمال يوسف، والكل عندما يتغنى بيوسف. ولماذا لم يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أجاب مولانا صاحب الشفاء القاضي عياض وغيره، قالوا أن يوسف أوتي جمالا فقط، أما الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي مع الجمال جلال وقار وزيادة. ومن هنا نعرف قول من قال: من رآه ويعرفه أحبه، ومن رآه ولا يعرفه هابه، صلى الله عليه وسلم. Pernah satu ketika Nabi SAW datang menziarahi Sayyidina Anas bin Malik di rumah beliau. Sayyidina Anas merupakan khadam Nabi SAW. Sejak daripada umur 10 tahun, Sayyidina Anas duduk dengan Nabi SAW, berkhidmat dengan Nabi, uruskan makan minum Nabi, bahkan belajar dengan Nabi SAW. Sayyidina Anas, di antara kemuliaan yang beliau dapat sepanjang bersama dengan Nabi ialah baginda pernah mendoakan keberkatan untuk beliau dalam 3 perkara. Yang pertama, keberkatan dalam harta beliau. Yang kedua, keberkatan untuk anak-anak beliau. Dan keberkatan umur beliau. Hasil daripada makbul dan juga berkatnya doa Nabi SAW, Sayyidina Anas setelah kewafatan Nabi, beliau menjadi seorang yang kaya raya. Bahkan beliau mempunyai sebuah istana yang besar di kota Basrah. Dan di antara keberkatan anak-anak pula, Sayyidina Anas dikurniakan sebanyak 123 orang anak lelaki dan 2 orang anak perempuan. Saya tengok kat Ustaz Fitri tadi, saya tengok Ustaz Fitri macam terkejut. Saya kata jangan kira orang anak. Kata orang Melayu. Okay.
Manakala keberkatan umur pula, Sayyidina Anas umurnya mencecah 103 tahun. Karena Sayyidina Anas lahir pada 10 tahun sebelum Hijriah dan wafat pada tahun 93 ataupun 94 Hijriah. Khair, ala kulli hal, di antara kerendahan hati Nabi SAW, Nabi SAW pergi ziarah kepada Sayyidina Anas. Dan sewaktu berada di rumah Sayyidina Anas, Nabi tidur di situ, Nabi bermalam di situ. Dan disebabkan cuaca yang agak panas, ketika tidur Nabi SAW berpeluh. Dan melihat keadaan Nabi berpeluh tersebut, ibu kepada Sayyidina Anas, Ummu Sulaim, datang kepada Nabi SAW membawa cebisan kain. Lalu beliau lap peluh yang ada di wajah Nabi SAW, di badan Nabi, dan kemudian diperahkan ke dalam minyak wangi beliau. Kemudian saat itu Nabi SAW terjaga. Kemudian Nabi pun bertanya, "Mana fa'alti, wahai Ummu Sulaim, apa yang kamu buat ni?" Lalu jawab ibu kepada Sayyidina Anas, "Wahai Rasulullah, utayyibu tiba bi tibi riqika atau bi tibi irqika." Araq. Utayyibu tiba bi tibi araqika. Wahai Rasulullah, aku mewangikan minyak wangi aku dengan wangian peluh kamu, wahai Rasulullah. Dan ini menunjukkan bahwasanya peluhan baginda itu lebih wangi daripada kasturi. Dan Nabi SAW apabila berpeluh, maka peluh Nabi itu kelihatan bagaikan butiran mutiara yang sedang keluar dari wajah Nabi SAW. Di sini kita dapat lihat bagaimana betapa cantik dan indahnya zahir Nabi SAW. Namun begitu persoalan, antara Nabi kita Muhammad dan Nabi Yusuf, mana lebih cantik? Ini karena manusia apabila hendak menggambarkan seseorang yang cantik, maka dibanding ataupun diumpamakan dengan Nabi Yusuf. Dan tak pernah pun disebut tentang cantik dan indahnya Nabi kita SAW. Maka di sini kata Syekhuna, Nabi Yusuf alaihissalam Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda dengan al-jamal, kecantikan. Namun baginda Nabi kita SAW Allah Ta'ala kurniakan jamal dan juga jalal. Nama masjid. Maknanya Nabi Yusuf hanya mendapat kecantikan sahaja, adapun Nabi kita mendapat jamal, kecantikan, dan jalal, kemegahan. Oleh itu kata sahabat, "Man ra'ahu badihatan habahu wa man ra'ahu ma'rifatan ahabbahu." Barang siapa yang melihat baginda dari jauh dan tidak mengenal baginda, dia akan kagum dan gerut dengan baginda. Namun begitu barang siapa yang melihat dengan baginda, ke arah baginda, mengenali baginda dan mengetahui rapat dengan baginda, akan lahir kecintaannya terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. والسبب الثاني جمال الأخلاق، ويكفي كلمة واحدة، قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. السبب الثالث جمال الإحسان، فكان صلى الله عليه وسلم أشد جودا وأشد في رمضان، وكان كريما لم يرد أن ضيفا أتاه يملك أو لا يملك إلا وأطعمه وسقاه. ويكفي أنه صلى الله عليه وسلم خير بين مفاتح الدنيا فاختار الآخرة، وعند موته صلى الله عليه وسلم سأل عائشة: كم عندنا من مال؟ قالت 4 دراهم. قال: أخرجيها. فماذا أقول لربي؟ أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا أو أرسلناك جامعا بالمال؟ الكلام في رسول الله يطول والبرنامج عندكم كثير، ولا نريد أن نطيل عليكم أكثر مما أطلنا، ونسأل الله البركة لنا ولكم ولكل المشايخ وكل الحاضرين وكل الضيوف وكل الطلاب، وأن يجعل البركة في هذا المكان إلى يوم الدين. آمين آمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan seseorang itu akan dicintai, yang baginda dicintai, ialah kecantikan akhlak Nabi SAW. Maka kata Syekh, cukuplah kita ringkaskan tentang kecantikan akhlak Nabi ini dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji baginda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim."
Dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Di antara contoh agung dan indahnya akhlak Nabi SAW ialah baginda seorang yang sangat pemurah orangnya. Dan baginda lebih pemurah apabila berada di bulan Ramadan. Apabila datang kepada baginda seseorang yang ingin meminta ataupun mencari makanan, baginda tidak akan mengecewakan orang tersebut sama ada baginda ada makanan ataupun tidak. Baginda tetap berusaha untuk memberi makan kepada orang itu. Dan Nabi SAW walaupun pernah dibentangkan kepada baginda kunci-kunci khazanah kekayaan dunia, namun begitu baginda lebih memilih akhirat. Saat Nabi SAW di hujung hayat, baginda bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah yang berbaki kepada kita daripada harta?" Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, kita masih ada lagi 3 dirham." Lalu baginda kata, "Wahai Aisyah, infakkan, sedekahkan ke semua 3 dirham itu. Karena aku bimbang Allah Ta'ala bertanya kepada aku, wahai Muhammad, kamu datang ke dunia ini untuk mengumpul dunia ataupun menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Jadi kata Syekh, bercakap tentang baginda Nabi SAW ini tidak cukup masanya karena terlalu panjang dan program kalian masih lagi banyak acaranya. Kita cukup sekadar ini dahulu. Wabillahi taufiq. Saya minta maaf banyak-banyak atas ketimahan yang kalau sebagainya. Jadi belum saya cakap ni. Kita tuan-tuan masya-Allah untung masya-Allah di sini tuan tahu tak? Kalau tuan-tuan nak dengan Syekh ni 6,000 tuan. Orang mahal Ustaz tambah tim saya. Tapi hari ni tuan Syekh pemata kita ni masya-Allah. Kan, tuan ingat balik kita nak minta Syekh doa lagi insya-Allah tuan. Kita akan bahas insya-Allah. Silakan kita ada sedikit taklimat tentang roh Jawi Ustaz. Silakan Elan. Bismillahirrahmanirrahim.